pula dalil untuk solat sunat tahiyatul masjid ini daripada Abu Qatadah As-Salmi meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan saya Ustazah Huda Rahmat. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk anak-anak para pelajar tingkatan 3 dalam bidang fiqh, pelajaran yang ke-20, iaitu bertajuk Solat Sunat Tahiyatul Masjid dan Solat Sunat Hajat. Jom sama dengan Ustazah. Baiklah anak-anak, sebagaimana biasa kita akan lihat dahulu apakah dia standard pembelajaran untuk tajuk kita pada kali ini. Okey, yang pertama diharapkan agar para pelajar dapat menyatakan maksud, hukum dan dalil solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat. Yang kedua, dapat menerangkan hikmah menunaikan solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat. Dan yang ketiga, dapat melaksanakan amali solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat. Namun untuk kita yang sekarang ini berada di musim PKP, mungkin kita tak dapat untuk melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid, tapi insyaAllah tak ada masalah. Caranya lebih kurang sama saja dengan solat sunat hajat. Okey, kita lihat yang pertama dahulu. Solat sunat tahiyatul masjid. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Okey, apakah ini maksudkan dengan solat sunat tahiyatul masjid? Okey, maksudnya ialah solat 2 rakaat yang dilakukan sebelum duduk ketika setiap kali kita masuk ke dalam masjid. Itulah yang dinamakan dengan solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Seterusnya, hukumnya sudah pasti ialah ia adalah sunat. Sunat untuk melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian kita lihat pula dalil untuk solat sunat tahiyatul masjid ini daripada Abu Qatadah As-Salmi meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Muttafaq alaih. Yang bermaksud, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga dia solat 2 rakaat. Daripada dalil ini dapat kita fahami, sebaik saja seseorang masuk ke dalam masjid, lakukanlah solat 2 rakaat. Yang mana solat itu kita namakan sebagai solat sunat tahiyatul masjid. Okay. Seterusnya, kita nak lihat pula apakah dia kaifiat ataupun bagaimanakah cara untuk seseorang itu menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Okey, jom. Pertamanya, sudah pasti ia adalah lafaz niat. Okey, mesti ada niat. Okey, kita lihat lafaz niat bagi solat sunat tahiyatul masjid. Usalli sunnata tahiyatil masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Seterusnya, bilangan rakaat hanya 2 rakaat sahaja. Okey. Kemudian kita lihat pula bilakah waktunya. Sebagaimana kita sebut maksud tadi, solat sunat tahiyatul masjid ini dilakukan setiap kali masuk ke dalam masjid sebelum seseorang itu duduk dan melaksanakan apa-apa saja ibadah di dalam masjid. Kemudian cara melaksanakannya adalah bersendirian. Okey, maknanya secara bersendirian saja. Kemudian bacaan dalam solat. Pada rakaat pertama, selepas selesai membaca surah Al-Fatihah, kita disunatkan untuk membaca surah Al-Kafirun. Atau boleh juga sebenarnya dibaca mana-mana surah yang lain. Seterusnya, pada rakaat kedua pula, selepas membaca surah Al-Fatihah, disunatkan untuk membaca surah Al-Ikhlas atau mana-mana surah yang lain. Okey, hikmah menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Yang pertama sekali, bila kita sebut solat sunat tahiyatul masjid, tujuannya sebenarnya ataupun hikmahnya sebenarnya adalah untuk memuliakan masjid sebagai tempat beribadah. Okay? Yang kedua, untuk meraih pahala ketika berada di dalam masjid. Dan yang ketiga, untuk memupuk sifat rendah diri, sifat beradab sebagai tetamu di rumah Allah. Okay? Dan seterusnya, kita nak pergi kepada yang kedua, iaitu solat sunat hajat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan solat sunat hajat?
Solat sunat hajat ialah solat yang dilaksanakan untuk memohon, untuk meminta sesuatu hajat yang tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum solat sunat hajat sama juga dengan solat sunat tahiyatul masjid, iaitu sunat. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pula dalil solat sunat hajat. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa asbagha al-wudu' thumma shalla rak'ataini yutimmuhuma a'tahu Allah azza wa jalla ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan." Riwayat Ahmad. Yang bermaksud, sesiapa berwuduk dengan sempurna kemudian melakukan solat 2 rakaat dengan sempurna, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan apa-apa sahaja yang dipohon, sama ada cepat ataupun lambat. Okey. Kita lihat pula dalil yang kedua. Dalil yang kedua, Abdullah bin Aufa meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu ila Allahi hajatun aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsin al-wudu' thumma liyusalli rak'atain thumma liyusni 'ala Allah 'azza wa jalla wa liyusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Riwayat At-Tirmizi. Maksud, sesiapa yang ada hajat kepada Allah atau kepada manusia lain, berwuduklah dengan sempurna dan kemudian solat 2 rakaat, memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapatlah kita fahami daripada kedua-dua hadis ini, apabila kita memohon sesuatu hajat kepada Allah, ingin memohon sesuatu kepada Allah SWT, ataupun baiklah kepada sesama manusia juga, maka laksanakanlah solat sunat hajat. Okay? Seterusnya, kita lihat pula bagaimanakah caranya ataupun kaifiat menunaikan solat sunat hajat. Okay, sama je sebenarnya dengan solat sunat tahiyatul masjid, cuma bezanya adalah dari segi niat. Okay? Kita lihat apakah dia lafaz niat bagi solat sunat hajat. Usalli sunnatul hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay? Dan bilangan rakaatnya tidak ditentukan berapakah bilangan rakaat. Cuma biasanya dilakukan antara 2 rakaat hingga 12 rakaat. Bergantung kepada kemampuan setiap individu. Kemudian kita lihat bilakah masa yang paling sesuai sebenarnya untuk seseorang melaksanakan solat sunat hajat. Okay? Boleh dilakukan pada bila-bila masa saja kecuali waktu yang diharamkan. Manakala afdalnya ataupun lebih digalakkan untuk kita lakukan solat sunat hajat ini pada pertengahan malam. Okay? Seterusnya, cara untuk laksanakan solat sunat hajat ini boleh dilakukan secara bersendirian mengikut hajat masing-masing ataupun secara berjemaah jika hajat yang ingin dipohon itu adalah hajat yang sama. Okey. Seterusnya, kita lihat pula bacaan dalam solat. Pada rakaat pertama, sama juga dengan solat sunat tahiyatul masjid tadi. Selepas selesai membaca surah Al-Fatihah, kita disunatkan untuk membaca surah Al-Kafirun atau mana-mana saja surah yang lain. Pada rakaat kedua pula, selepas selesai membaca surah Al-Fatihah, kita disunatkan untuk membaca surah Al-Ikhlas atau mana-mana saja surah yang lain. Baiklah, jangan dilupakan dalam solat sunat hajat ini sudah pasti ada doa yang khusus berkaitan dengan hajat yang kita pohon. Jadi berdoalah memohon hajat kepada Allah SWT selepas memberi salam. Okay? Dan yang terakhir, hikmah. Apakah dia hikmah? Kelebihan menunaikan solat sunat hajat ini. Pertama sekali, untuk melatih diri kita agar sentiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, baik ketika kita senang maupun ketika kita susah. Okay? Kemudian yang kedua, untuk mendidik jiwa agar redha dengan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, untuk memberi ketenangan kepada jiwa yang keluh kesah. Jadi, bila kita diuji dengan apa-apa saja masalah atau apabila kita betul-betul berkehendakkan sesuatu, ingin memohon sesuatu kepada Allah, mohonlah petunjuk kepada Allah dengan laksanakan solat sunat hajat. Mudah-mudahan kita diberi ketenangan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekadar itu dulu perkongsian pada kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Sebagaimana biasa, jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Ustazah. Jangan lupa juga untuk tekan ikon loceng supaya anda tidak terlepas mana-mana saja video daripada channel Ustazah. Sekian dahulu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.